الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada balak yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih edisi khas Sabtu 4 April 2020. Suka saya mengajak anda semua untuk mendapatkan berita yang benar, tepat dan sahih melalui media sosial kami seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan portal rasmi kami dengan hanya menaik berita RTM. Bagaimana pula untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan? Anda boleh ikuti platform media sosial MKN rasmi Majlis Keselamatan Negara. Kita mulakan dengan perkongsian ini. Perkembangan terkini COVID-19, pemakluman berita palsu. Untuk makluman anda, KKM menafikan dakwaan bahawa Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba membuat rakaman lagu raya semasa negara berdepan wabak COVID-19. Pasukan Respon Pantas Kementerian Komunikasi dan Multimedia pada Jumaat mengeluarkan 3 penafian terhadap beberapa kenyataan yang tular di media sosial dan di aplikasi pesanan ringkas. Ia termasuk melibatkan kenyataan kononnya Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba membuat rakaman lagu raya semasa negara berdepan wabak COVID-19. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Seremban turut menafikan dakwaan berhubung pengesahan COP dan kelulusan kelepasan daripada Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jabatan Kesihatan Negeri JKN Johor menafikan mesej berangkai berhubung terdapatnya kes positif COVID-19 di Jalan Budiman Kampung Melayu Majidi Johor Bahru. Pengarah Kesihatan Negeri Johor Dr. Ahmad Rabu berkata, mesej berangkai yang tular di aplikasi WhatsApp kononnya terdapat 9 kes positif COVID-19 di Jalan Budiman itu adalah tidak benar. Terdahulu tersebar satu rakaman suara menerusi aplikasi WhatsApp memberitahu kononnya terdapat 9 kes positif COVID-19 di Jalan Budiman dengan tentera dan polis sudah mengawal jalan terbabit bagi tidak membenarkan pergerakan keluar masuk orang ramai. Dakwaan penumpang diberi pelepasan dari Tawau ke Semenanjung guna orang dalam tidak benar. Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah, Dato' Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin berkata, mengikut peraturan imigresen berkaitan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berkuat kuasa pada 18 Mac lalu, semua warga negara Malaysia yang sedang bercuti, belajar, bekerja atau bertugas rasmi di Sabah
atau Sarawak tidak dihalang untuk kembali ke negeri berkenaan dan juga sebaliknya atas faktor kemanusiaan. Merujuk kepada peraturan itu, semua warga negara Malaysia tidak dihalang untuk meninggalkan Sabah dan tidak perlu mendapat kebenaran khas dari pihak JIM. Namun hanya perlu melalui pemeriksaan imigresen biasa sahaja. Beliau berkata demikian bagi merujuk penularan kenyataan bergambar di media sosial pada 1 April lalu mendakwa 3 penumpang berlepas menaiki pesawat melalui lapangan terbang Tawau Sabah. Dalam status tular itu, penumpang berkenaan mendakwa diberikan pelepasan ke Semenanjung menggunakan orang dalam iaitu bos imigresen. Walaupun ketika pelaksanaan PKP, pihaknya sudah berhubung dengan penumpang berkenaan bagi mendapatkan penjelasan dan dimaklumkan bahawa dia hanya menghubungi pegawai imigresen untuk bertanya status kebenaran berlepas ke Semenanjung dan bukannya menggunakan orang dalam seperti didakwa. Hospital Melaka mohon sumbangan untuk frontliner adalah palsu. Jabatan Kesihatan Negeri Melaka kesal dan memantau rapat individu-individu yang menggunakan nama Hospital Melaka bagi menyebarkan maklumat tidak tepat berkenaan permohonan sumbangan kepada Hospital Melaka. Tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat tidak tepat yang boleh menjejaskan imej Hospital Melaka dan KKM. Antara kandungan mesej palsu yang menggunakan nama Hospital Melaka adalah Hospital Melaka memerlukan sumbangan untuk para barisan hadapan. Antara keperluan yang diperlukan 500 beg PPE, set, face shield dan face mask dan sebagainya. Ini adalah palsu. Jabatan Kesihatan Negeri Melaka kesal dan memantau rapat individu yang menggunakan nama Hospital Melaka bagi menyebarkan maklumat tidak tepat berkenaan permohonan sumbangan kepada Hospital Melaka. Tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat tidak tepat yang boleh menjejaskan imej Hospital Melaka. Banyak lagi perkongsian akan kami bawakan kepada anda. Terus setia bersama kami pasti dalam Pastikan Sahih akan kami bawakan lagi berita-berita palsu yang tidak perlu anda sebarkan. Pastikan Sahih. Sudahkah anda mengamalkan BSS iaitu baca, semak dan sebar? Sekiranya anda mengamalkan BSS, anda merupakan pengguna media sosial yang bijak dan pandai. Baik, kita teruskan seterusnya siaran media makluman kes video tular. Pada hari semalam 3 April 2020 pada pukul 6.30 petang, unit media IPD Serdang telah mengesan satu video tular mengenai individu yang ditahan semasa melalui sekatan jalan raya 4 di Seri Kembangan. Kejadian tersebut berlaku pada 2 April 2020 pada pukul 4.30 petang dan kelihatan individu meninggikan suara ketika proses dokumentasi oleh pihak polis semasa perintah kawalan pergerakan.
Siasatan lanjut mendapati individu berkenaan telah ditahan bagi tujuan soal lanjut ekoran tujuan dan destinasi untuk keluar semasa PKP. Bagaimanapun individu tersebut marah dan meninggikan suara menyebabkan anggota bertugas terpaksa menasihati individu tersebut. Bagaimanapun tiada sebarang tangkapan dibuat dan lelaki tersebut diarahkan untuk membuat pusingan semula setelah alasan yang diberikan tidak munasabah kerana ingin membeli makanan di kedai pilihannya sedangkan banyak lagi kedai yang berdekatan dibuka berhampiran kediamannya. Justeru pihak polis akan memanggil kesemua yang terlibat termasuk individu tersebut bagi tujuan rakaman percakapan dan siasatan lanjut. Siasatan dalaman juga akan dibuat. Pihak polis turut memberi amaran keras dan menggesa orang ramai supaya mematuhi perintah kawalan pergerakan. Tak pasti jangan kongsi. Pemakluman berita palsu. Penafian yang perlu anda tahu, KKM nafi kesahihan beberapa tips kesihatan seperti makan vitamin dan makanan tertentu, makanan berakali dan minuman panas serta berjemur di bawah matahari untuk mengalahkan virus COVID-19. Agensi Keselamatan Siber Negara NACSA, MKN menafikan kesahihan satu aplikasi mudah alih bernama Perdana Menteri Malaysia yang didakwa memberi maklumat mengenai bantuan COVID-19 tetapi sebenarnya adalah palsu dan mempunyai kod hasad. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah menafikan dakwaan bahawa orang dalam atau bos imigresen telah memberi pelepasan khas kepada seorang penumpang sebuah syarikat penerbangan tempatan melalui lampangan terbang Tawau untuk pulang ke Semenanjung dalam tempoh PKP. Slot program TV pendidikan di saluran TV OK, Radio Televisyen Malaysia RTM. Untuk maklumat anda, ini adalah berita baik buat adik-adik kita yang berada di rumah. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKM telah bekerjasama untuk memperkenalkan slot program TV pendidikan. Ini adalah satu usaha tambahan kepada siaran EDU Web TV yang pada ketika ini dilaksanakan oleh KPM secara web streaming. Slot program TV pendidikan ini merupakan usaha untuk membolehkan murid mendapat akses kepada bahan pembelajaran melalui platform alternatif selain daripada pembelajaran dalam talian terutamanya semasa lanjutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Anda boleh ke portal rasmi KPM di www.moi.gov.my atau media sosial rasmi KPM iaitu Facebook, Instagram dan Twitter @KEM_Pendidikan. Slot ini boleh ditonton secara percuma menerusi saluran 110 My Freeview TV. Selain daripada itu, siaran ini juga boleh ditonton menerusi saluran 146 di Astro dan Astro Enjoy. Bagi murid yang mempunyai capaian internet, ini boleh ditonton melalui laman sesawang www.myclick.rtm.gov.my secara web streaming. KPM juga berharap usaha ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh murid. InsyaAllah kita dipermudahkan hingga penghujungnya. Sampai di saja pasukan saya edisi khas. Kita akan berjumpa lagi pada hari esok pada pukul 10 pagi dan juga 2.15 petang. Assalamualaikum dan salam.